Produk-produk kesihatan haram yang dirampas tahun lalu bertambah lebih 50% berbanding tahun 2022. Semakin banyak produk-produk sedemikian yang disenaraikan secara online juga diarah supaya ditarik balik oleh pihak berkuasa. Penguasa Sains Kesihatan HSA menyatakan produk-produk itu sama ada tidak didaftarkan, barang tiruan atau mengandungi bahan-bahan yang diharamkan. Lebih 1.12 juta unit produk kesihatan haram dirampas pada tahun 2023. Jenis produk yang paling sering dirampas ialah ubat batuk kodin dan produk perangsang seksual dan kecergasan lelaki. Dan menurut HSA, peningkatan 50% dalam rampasan ini ekoran lebih banyak pemantauan dan penguatkuasaan di kawasan-kawasan tertentu. Dan saudara, hampir 12,500 produk sedemikian yang disenaraikan di wadah-wadah e-dagang dan platform media sosial tahun lalu ditarik balik. Ini jauh lebih banyak berbanding lebih 4,500 produk yang ditarik balik pada 2022. Kebanyakan senarai barangan tersebut adalah produk perangsang seksual iaitu lebih 30% serta produk-produk berkaitan rambut dan kecantikan merangkumi hampir 20%. Dan seterusnya, HSA menyatakan peningkatan besar itu berlaku ekoran dua operasi Interpol yang dijalankan pada Jun dan Oktober lalu. Agensi itu menambah ia menggunakan teknologi seperti alat pemantauan e-dagang untuk mengenal pasti dan menghapuskan penyenaraian sedemikian dengan lebih pantas lagi. Tahun lalu, 13 orang dilaporkan mengalami kesan buruk selepas menggunakan satu daripada 15 produk yang menerima amaran awam HSA. Produk ini mengandungi bahan-bahan yang diharamkan. Ada produk yang menjanjikan faedah penurunan berat badan, manakala ada pula yang mendakwa mengubati kondisi kulit seperti eksema. Pakar-pakar kesihatan mengatakan produk sedemikian mungkin kelihatan menarik kerana mudah didapati secara online dan harganya lebih rendah. So sometimes these products also have testimonials from supposed patients that may convince patients that these products are useful. And I've also seen instances when such products are marketed as natural or even herbal remedies that cure or solve the root cause of certain medical problems. Lembaga Kemajuan Ekonomi EDB berjaya menarik pelaburan $12.7 bilion dalam aset tetap tahun 2023. Jumlah itu kurang $9.8 bilion berbanding tahun sebelumnya yang disifatkan sebagai tahun durian runtuh yang tidak dijangka berulang. Namun demikian, jumlah tahun 2023 ini masih melebihi sasaran jangka sederhana hingga jangka panjang EDB iaitu antara 8 bilion hingga 10 bilion dolar. Tahun 2022 menyaksikan lonjakan luar biasa dalam pelaburan semikonduktor yang membentuk 2/3 daripada jumlah pelaburan. EDB menyatakan perangkaan lebih sederhana bagi 2023 itu masih sejajar dengan trend-trend masa lalu. Tahun lepas, EDB juga menarik 8.9 bilion dolar dalam bentuk jumlah perbelanjaan perniagaan merujuk kepada perbelanjaan mengurus syarikat seperti gaji dan sewa. Lembaga itu menambah komitmen pelaburan ini apabila direalisasikan dijangka mewujudkan lebih daripada 20,000 pekerjaan dalam tempoh 5 tahun akan datang. Dan dalam tinjauan tahunannya, EDB menyatakan prospek perniagaan dan pelaburan untuk 2024 ini kekal mencabar. Ini ekoran faktor-faktor seperti ketegangan geopolitik yang berterusan dan ketidaktentuan dasar akibat pilihan raya. Lantaran itu, EDB akan memberi tumpuan kepada bidang-bidang seperti merubah sektor-sektor sedia ada. Ini termasuk memanfaatkan AI dan pendigitalan untuk meningkatkan daya penghasilan dan membuka peluang-peluang baharu untuk masa depan rendah karbon. EDB juga akan berusaha meningkatkan keterhubungan logistik dan keupayaan pengurusan bekalan Singapura supaya syarikat-syarikat boleh menubuhkan operasi dengan cepat dan lancar. Satu lagi bidang tumpuan adalah membina sektor-sektor pertumbuhan baru seperti ekonomi hijau, AI dan perubatan jitu.
I think Singapore's competitive advantages lie in the fact that we're a trusted and reliable location for companies, but that also we are an innovation hub. We're a place where you can tap on global talent and a research ecosystem that is world class in order to create new products and to improve your current products. And then finally, that we're at the gateway of a growing Asian region. Singapura mengekalkan kedudukannya sebagai negara kelima di dunia yang paling kurang rasuah tahun lalu. Singapura juga merupakan satu-satunya negara Asia yang menduduki 10 tangga teratas dalam senarai itu sejak ia mula diterbitkan pada 1995. Demikian menurut Indeks Persepsi Rasuah atau CPI yang diterbitkan Gerakan Anti Rasuah Global iaitu Transparency International. Indeks tersebut menyenaraikan 180 negara dan wilayah di seluruh dunia mengikut tahap takrifan rasuah sektor awam dari skala 0 atau sifar iaitu paling terkait rasuah hingga 100 bermakna ia sangat bersih. Dan ini hasilnya. Singapura di tangga kelima dengan 83 mata iaitu markah yang sama diterimanya pada tahun sebelumnya. Sementara Denmark, Finland dan New Zealand menduduki 3 tangga teratas. Menurut Biro Siasatan Amalan Rasuah CPIB, markah tersebut diberikan berasaskan penilaian pakar-pakar dan tinjauan karyawan perniagaan. Di kalangan negara-negara ASEAN, Malaysia menduduki tangga ke-57, Vietnam di tangga 83 dan Indonesia serta Filipina di tangga 115 sementara Kemboja di tangga 158. CPIB menarik perhatian bahawa keadaan rasuah di Singapura kekal terkawal dengan jumlah kes rasuah dalam sektor awam kekal rendah. Malah tinjauan persepsi awam yang dijalankan CPIB sendiri menunjukkan keyakinan awam masih kukuh terhadap usaha membasmi amalan rasuah di peringkat nasional. CPIB menyatakan bahawa pihaknya akan terus bekerja rapat dengan masyarakat untuk memastikan amalan rasuah dapat terus dibanteras. Selain CPI yang dikeluarkan oleh Transparency International, Singapura juga mencatatkan prestasi yang baik dalam indeks antarabangsa lain bagi negara paling kurang amalan rasuah dan sektor awam yang bersih dan telus. Political and Economic Risk Consultancy atau PERC meletakkan Singapura sebagai negara paling kurang mengamalkan rasuah dalam kalangan 16 ekonomi dalam laporan rasuah di Asia 2022. Undang-undang baharu yang memberi pemerintah lebih banyak kuasa menangani dengan lebih baik lagi aktiviti jenayah online akan mula berkuat kuasa Khamis ini. Keutamanya adalah menyekat lelaman penipuan online dan aktiviti-aktiviti online berbahaya. Ia kemudian akan diperluas untuk meliputi kesalahan. Akta Bahaya Jenayah Online itu diluluskan Parlimen tahun lalu. Undang-undang baharu ini melibatkan pembekal perkhidmatan online seperti mesin pencari, lelaman e-dagang dan lelaman perbankan online. Pihak berkuasa boleh mengarahkan penyedia khidmat supaya menghapuskan sesuatu catatan, membekukan akaun atau menyekat akses kepada domain web berkenaan. Dan seseorang individu juga boleh diarah untuk berhenti berkongsi catatan tertentu sementara App Store boleh diarah supaya menarik balik aplikasi atau berhenti mengedarkannya. Jika arahan-arahan ini tidak dituruti, pihak berkuasa boleh mengeluarkan arahan untuk menyekat akses kepada perkhidmatan itu ataupun sebahagian daripadanya. Mereka yang dikenakan arahan tersebut masih boleh membuat rayuan. Jika rayuan tersebut gagal, mereka masih boleh membuat rayuan kedua kepada sebuah tribunal semakan untuk pertimbangan semula.